Okay, selamat pagi kepada semua murid. Okay, selamat hari ke kita Sains kali ke-37 ni. Okay, jadi hari ini kita akan masuk ke topik 9.5 iaitu usia bumi. Okay, selepas topik ini satu topik kita akan habis untuk semua topik bagi tingkatan 1. Okay, jadi minggu depan lah, hari Jumaat kita akan sambung kepada bab yang terakhir sudahlah. Okay, selepas tu cikgu akan mulakan semua dengan kuis dengan ulang kaji. Okay, cikgu akan jadikan semua PPPR adalah kuis dengan ulang kaji supaya untuk bersedia untuk peperiksaan akhir tahun. Okay, peperiksaan akhir tahun akan berada dekat pertengahan bulan 11. Nanti guru kelas kamu akan maklumkan kamu lah. Okay. Jadi sebenarnya untuk apa yang kita nak sambungkan hari ini, usia bumi ini pun adalah satu topik yang sangat-sangat pendek. Dia adalah satu topik yang sangat-sangat pendek. Dan harap apa yang kita belajar dalam sini hari ini dapat memberi kamu ada idea, memberi ilmu pengetahuan kamu tentang usia bumi. Okay? Usia bumi ini, sebenarnya topik ini dia lebih relevan kepada geografi. Tapi kita lebih sentuhkan dia di bahagian sains dalam geografi ini. Okay, jadi apa yang kita akan belajar untuk usia bumi hari ini? Okay, pertama kita akan berkomunikasi mengenali skala masa geologi. Okay, kita akan lihat kepada skala masa geologi. Lepas tu, kedua, menerangkan kaedah penentuan usia bumi. Lepas tu yang ketiga, berkomunikasi mengenai fosil. Okay? Lepas tu, yang keempat, menakur kepentingan fosil kepada perkembangan sains kini. Jadi, inilah adalah apa yang bahagian kita akan belajar, kita sentuh pada hari ini. Okay. Kita lihat yang seterusnya. Okay. Usia bumi dianggarkan sebagai 4.5 bilion tahun daripada meteorit yang diperolehi. Bumi telah melalui pelbagai peringkat masa yang telah mengubah dan atau mencorak bentuk muka bumi dan hidupnya. Okay? Ini adalah apa yang telah berlaku pada bumi selama ini. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah akibat daripada semua perubahan ini. Okay? Ahli geologi menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Era Paleozoik, Mesozoik. Semua ini adalah era lah. Setiap era dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Jadi, cikgu rasanya kalau tak salah mula-mula kamu belajar dalam sejarah kan, kamu memang ada belajar tentang era juga. Okay? Ini adalah Pra-Ambia. Ini adalah Paleozoik. Ini adalah Mesozoik. Lepas tu sampai Cenozoik. Lepas tu ini sekarang ini adalah era kita lah sekarang ni. Dan setiap era ini dia dibahagikan kepada tempo lagi. Jadi kalau kamu lihat di sini, pada ke mana? Ada satu tempo yang mungkin kamu kenal. Mana sudah? Oh, dia tidak nyata jelas dekat sini. Sini kita boleh nampak lah.
Garis, dura, kapur. Zaman kapur kan, kalau kamu belajar dalam sejarah, kamu akan ada belajar inilah. Zaman kapur, theater, kuarter, kuarter. Okay. Dan semua ini adalah dalam bahasa Melayu. Jadi that's why ada istilah-istilah itu kita tak begitu jelas. Okay. Macam ada tempo adalah durasi. Masih ingat dengan Jurassic Park tu yang tentang dinosaur tu? Itu tempo Jurassic itu adalah dalam lingkungan sini lah. Dalam lingkungan sini. Okay, jadi apakah era yang kita sedang diami atau lalui sekarang? Kita era dekat Cenozoik. Kita berada dekat era Cenozoik ya. Okay. MY ini adalah apa maksudnya? MY adalah million year, iaitu jutaan tahun. Sebenarnya dia masih lagi jauh ke bawah lagi. Okay. Jadi usia bumi ini ada begitu panjang sudah, 4.5 bilion tahun. Itu pun dalam anggaran yang terhad saja. Belum lagi sampai yang betulnya. Kerana mungkin bumi kita ni wujud lebih lama daripada itu. Bumi kita mungkin wujud lebih lama daripada itu. So that's why ahli saintis masih lagi cari jalan untuk menganggarkan. Dan cara yang paling baru yang digunakan hari ini untuk menganggarkan usia bumi ini adalah dengan menggunakan cara nuklear. Jadi macam mana mereka menganggarkan usia bumi. Okay? Okay? Jadi kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Okay. Fosil. Fosil merupakan bahan bumi yang terbenam dan tertimbus seperti tumbuhan, haiwan dan serangga untuk jangka masa yang sangat lama. Okay. Kalau kita lihat di sini dia katakan, tahukah anda bahawa fosil berasal daripada perkataan Latin, iaitu fosil yang bermaksud diperolehi daripada penggalian. Okay. Jadi kepentingan fosil kepada perkembangan sains hari ini. Rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah merentasi berbilion tahun. Rekod fosil juga memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi. Okay, jadi mengikut kajian yang hidup lebih awal lagi, dia ada berada dekat dasar bumi yang paling bawah lah, lapisan yang paling bawah. So that's why apabila ahli saintis mereka mengkorek itu, dari atas tu sampai ke bawah itu mereka carilah. Seperti apa yang kamu lihat dalam gambar raja ini, daripada jutaan tahun, okay, bakteria sudah ada, protozoa, tumpai laut, ubur-ubur, ikan, serangga, dinosaur, tumbuhan berbunga sampai manusia. Mereka carilah daripada fosil. Daripada fosil ini mereka menganggarkan bila tahun berapa wujud apa. Ini adalah perkara yang boleh kita nampak lah. Sama seperti kita lihat dekat sini.
Jadi ini adalah pelbagai lah. Okay, jadi kita boleh nampak macam bakteria ni sudah wujud sangat-sangat lama yang lalu. Okay, that's why apabila setiap kali ada penggalian semua itu, ahli-ahli sains itu mereka memang akan sangat mereka akan sangat macam nak carilah mungkin ada sesuatu. Macam sebelum ni dekat Sarawak bila mereka menggalikan untuk membina pangan pakung itu, juga ada terdengar tentang ahli sains telah terjumpa bakteria yang berusia sangat lama itu, lebih daripada 2000 tahun. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, kita pun sudahlah habis dalam buku teks. Di sini kita lihat sikit lah. Bilakah ikan mula wujud di bumi? Tengok ini. Kira-kira 500 tahun yang lalu. Okay, antara serangga dengan tumbuhan berbunga yang mana wujud di bumi dahulu, iaitu serangga wujud dahulu. Bilakah rumpai laut mula wujud di bumi? Lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Ini adalah cara kita untuk menjawab soalan-soalan ini. Okay, jadi kita akan lihat kepada buku kerja hari ini. Muka surat 141. Muka surat 141. Okay. Hari ini buku kerja kita pun satu muka surat saja. Jadi dah akan habis kelas untuk hari ini lah. Okay. Jadi kita ringkas saja hari ini. Okay. Jadi kita lihat muka surat 141. Muka surat 141. Okay. Soalan pertama. Kaji skala masa geologi di bawah yang dipetik daripada laman web yang berikut. Okay. Jadi kalau kamu lihat dekat sini kan. Okay, Jurasi dekat sini. Jurasi dekat sini. Cikgu sini kerana scan dia terlalu gelap. Kamu lihat dalam buku kerja kamu lah, boleh nampak dengan jelas. Okay. Sebelum kita pergi ke soalan, kita baca sinilah. Usia bumi dianggarkan sebagai 4.5 bilion tahun. Ahli geologi menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Okay. Panjang sebagai era. Setiap era dibahagikan kepada beberapa tempoh masa. Tempoh masa. Di sini kita boleh nampakkan Jurasi adalah salah satu tempoh masa. Okay. Ini adalah semakin jauh lah. Semakin jauh. Ini adalah semakin dekat dengan kita. Okay. Kalau kamu lihat dekat sini, Jurasi dengan era kita sekarang ini memang tidak sangat jauh lah. Jadi dah sangat jauh. That's why kenapa banyak fosil bagi dinosaur itu kita telah jumpai. Okay. Kita lihat soalan. Case A. Apakah kegunaan skala masa geologi? Skala masa geologi digunakan oleh ahli geologi untuk menjelaskan masa dan hubungan antara peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah bumi. Itu adalah digunakan untuk mereka menganggarkan lah. Mereka tahu apa yang telah berlaku. Okay, lepas tu, B. Daripada raja di atas, kenal pasti era yang kita sedang diami sekarang. Apa era kita sekarang? Dinosaur. Ini adalah era yang kita
sedang sekarang. Okay. Spinozoik. Okay. Lepas tu, soalan 2. Bahan dalam foto di bawah merupakan bahan bumi yang tertimbus seperti tumbuhan dan haiwan sejak zaman purba. Okay. Apa kepentingan fosil kepada perkembangan sains ini? Rekod apa? Rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies kehidupan di bumi berubah berentasi berbilion tahun dan tentang spesies yang telah pupus. Kalau mengikut fosil-fosil yang kita ada nampak sekarang ni, sebenarnya banyak benda hidup, spesies hidup di dunia ini sudah pupus. Jadi itu adalah melalui kajian daripada fosil lah. Okay. Jadi ada satu lagi kamu akan nampak lah. Okay, semakin masa dia ke zaman tu, kamu akan nampak masanya, gap-nya akan semakin besar. Kenapa? Kerana maklumat yang kita ada terlalu kurang. Kenapa? Kerana fosil-fosil ini walaupun dia di bawah bumi ini, mungkin adanya dia sudah telah ada yang dia sudah telah digoreng, ada yang dia sudah dimusnah daripada apa yang telah berlaku pada bumi. Okay? Jadi, ada apa-apa soalan nak tanya untuk hari ini, murid-murid? Ada soalan nak tanya? Tiada? Okey, terima kasih. Okey, jadi kalau tidak ada, terima kasih kalau Pauline dengan Christian, Matika. Okey, terima kasih. Okey, jadi ini saja untuk PTPR hari ini. Okey, kalau cikgu harap kamu siapkan muka surat ini, muka surat 141, ambil gambar dan hantar nanti. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay, kita jumpa lagi Isnin minggu depan untuk kuis. Untuk kuis, kita akan sambung bincang latihan praktis bab 6. Okay, hari itu bab 5, minggu depan bab 6 lah. Okay, kita akan sambungkan dia sampai habis. Okay, kalau kita tak ada apa-apa, kita jumpa lagi Isnin minggu depan. Okay, bye-bye. Okay, sama-sama. Sama-sama. Okay, bye-bye.